Kita bersama rakan tugas kita Siti Mariam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Atul dan Wali. Ya, Siti Mariam, apa kabar pagi ni, sehat? Alhamdulillah sehat walafiat ya. Saya juga mengharapkan agar rakan tugas dalam keadaan sehat dan juga ceria selalu pagi ini. Alhamdulillah. Kita dalam keadaan sehat, ya, ceria juga pagi ini. Alhamdulillah. Jadi kalau Mazdi tadi katanya di hujung minggunya berjumpa dengan kawan baik, ada perancangan. Mungkin kawan baiknya Siti Mariam kan ya. jadi saya masih marah ya, saya tidak dipanggil. Wali. Kalau saya dan juga Majdi akan bertemu di hujung minggu, kami pasti akan menjemput Wali bersama-sama. Alhamdulillah. Sajuk jating kuan ni. Kalian lagau. Siti Mariam, apa perancangan besok hujung minggu? Ya, insyaAllah saya akan berkumpul bersama keluarga tersayang ya. Yang paling is kita akan berjumpa dengan anak-anak buah yang dirindui. Wow. Alhamdulillah, itulah di hujung minggu kita ya, pengisian kita bersama ahli keluarga kita. Pak Siti Mariam, mungkin banyak yang dikongsikan dari daerah Belait, kami serahkan kepada Siti Mariam, silakan. Baiklah, terima kasih rakan tugas di Bandar Seri Begawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bersua kita kembali ya menerusi lintas langsung dari daerah Belait di Rampai Pagi TV. Dan seperti biasa kami akan kongsikan bersama bis kita sebuah bahan info semasa dan juga acara-acara semasa yang akan berlangsung di sekitar daerah Belait. Dan alhamdulillah keadaan cuaca di daerah Belait cerah pada pagi ini dan amat mengizinkan. Dan kami mengharapkannya agar apapun perancangan bis kita bersama keluarga tersayang, kami mengharapkan ianya akan berjalan dengan lancar. Ya sudah, antara acara yang akan berlangsung hari ini, Sabtu 29 hari bulan Ogos 2020 adalah aktiviti meja amal Mahabah, anjuran Persatuan Ibu Bapa dan Guru-Guru Sekolah Menengah Perdana Wazir Kuala Belait. Yang mana ya, tujuan aktiviti meja amal Mahabah ini adalah untuk menyumbang dan mengagih-agihkan makanan dan minuman kepada pelajar yang memerlukan dan juga untuk memupuk kepentingan sarapan pagi kepada pelajar-pelajar. Dan aktiviti meja amal Mahabah ini akan diadakan selama 25 minit di kawasan kantin Sekolah Menengah Perdana Wazir Kuala Belait dari jam 10.15 pagi sehingga jam 10.40 pagi. Dan seterusnya, Jerayawara Program Khidmat Bakti Negara PKBN, anjuran bahagian khidmat bakti negara bagi penduduk daerah Belait untuk pengambilan yang ke-10 diadakan di KB Central Mall Kuala Belait di ruang legar bangunan tersebut ya, yang mana Jerayawara Program Khidmat Bakti Negara ini diadakan selama 2 hari, iaitu hari ini 29 hari bulan Ogos 2020 dan hari Ahad 30 hari bulan Ogos 2020 dari jam 10 pagi sehingga jam 8 malam. Dan di sini saya juga ingin kongsikan satu info semasa pemotongan sementara bekalan elektrik yang mana akan terjejas hari ini Sabtu 29 hari bulan Ogos 2020. Dan kawasan yang terlibat adalah British Garrison Seria dan kawasan perumahan British Garrison, yang mana gangguan bekalan elektrik ini akan bermula dari jam 8.30 pagi sehingga jam 11.30 pagi dan diteruskan pada sebelah petang dari jam 1.30 petang sehingga jam 4.30 petang. Ya sudah, itulah dia antara acara semasa dan juga info semasa yang akan berlangsung di sekitar daerah Belait untuk minggu ini. Seterusnya kita akan mengikuti sebuah bahan yang telah disediakan oleh rakan tugas kita untuk pagi ini. Kembali menuju kawasan telingan Kampung Labi hanya mengambil masa 45 minit dari permulaan simpang Jalan Labi. Lokasi menuju kawasan telingan ini sesuai untuk mereka yang gemar kepada aktiviti lasak dan mencabar
seperti jungle trekking serta bagi mereka yang suka menghayati keindahan alam semula jadi. Sepanjang perjalanan menuju ke tempat air terjun, para pengunjung akan melalui beberapa kawasan curam dengan suasana kehijauan hutan yang masih terpelihara keasliannya. Menikmati keindahan alam semula jadi di Wasai Telingan ini yang diliputi oleh hutan hijau tropika dengan pelbagai jenis flora dan fauna yang tumbuh subur di sepanjang jalan yang masih berbatu, tanah yang agak lembap dan becak. Bunyi kicauan burung dan cengkrik jelas terdengar sepanjang berada di Wasai Telingan ini, diiringi dengan bunyi air terjun yang mengalir jernih. Inilah destinasi yang kami tuju, iaitu Wasai Telingan. 6 wasai lagi yang harus ditempuh, di mana laluan pertama, alhamdulillah kami sampai menuju ke Wasai Telingan pertama, dan di mana para hiking pun merasa gembira kerana tercapai hasrat untuk melihat suasana Wasai Telingan yang ada di Kampung Labi 1 dan Labi 2 ini. Aktiviti hiking ataupun mendaki merupakan salah satu aktiviti rekreasi yang digemari masa kini. Untuk melaksanakan aktiviti lasak ini adalah bergantung kepada jenis dan keadaan bentuk muka bumi, dari kawasan Bukit Bukau yang rendah dan landau sehingga ke pergunungan yang tinggi dan curam. Melalui jalan utama dari permulaan jalan untuk menuju ke Wasai Telingan, untuk sampai di sini baru saja menjangkau 10 km dan harus menempuh jalan 400 meter untuk menuju ke Wasai Telingan, dan juga 7 wasai yang terdapat di Kampung Labi, iaitu harus melalui jalan yang cukup berliku, penuh cabaran untuk melalui hiking di Kampung Labi menuju ke Wasai Telingan dan juga wasai-wasai yang terdapat di Kampung Labi ini. Gambar pemandangan dan suasana yang cantik menarik minat orang ramai untuk turut berkunjung ke tempat tersebut, sekaligus memberi motivasi dan minat mereka untuk melakukan aktiviti fizikal seperti hiking. Kesegaran air wasai kedua ini, iaitu Wasai Telingan, merupakan satu lagi untuk destinasi para pendaki ataupun hiking yang menuju sini untuk melepaskan kesegaran dan merasakan air segar di Kampung Labi ini, iaitu Wasai Telingan kedua. Jadi inilah kesegaran dan yang dapat kita rasakan, kesejukan dan nikmat suasana alam semula jadi di Kampung Labi, iaitu Wasai Telingan kedua. 7 buah Wasai Telingan yang mempunyai air terjun semula jadi dengan pemandangan yang cantik telah menarik orang ramai datang untuk mengunjunginya. Wasai Telingan ini sebagai tarikan orang ramai untuk dieksposkan lagi kepada luar negara maupun di dalam negara. Hiking, first time, enjoy. Lepas tu tempat ini baru, lepas banyak wasai, nice place. Datang ke sini. Di belakang saya ini merupakan Wasai Telingan yang keempat, di mana difahamkan apabila air hujan turun bermalaman, kita akan nampak curahan air ini akan turun seperti Wasai ke-6, di mana Wasai 4 ini merupakan satu lagi laluan yang harus kita tempuh dan cuba merasakan suasana Wasai Telingan yang ke-4. Jadi inilah Wasai Telingan yang keempat. Makluman pada orang luar yang kebaikan, sebab orang banyak kan mengenali kampung kita ni, Mukim dan kampung di sini, mungkin lebih dua, yang kita mengenali sebagai sungai, banyak wasai, banyak dan di mana-mana yang lintas tania, bukit tinggi, suram, dan kelungkungan hijau yang kita mau dalam kawasan mungkin lebih dua. Kami telah sampai Wasai
kelima, itu wasai telingan kelima, di mana suasananya begitu berbeza antara wasai 1, wasai 2, wasai 3 dan wasai 4. Di mana wasai 5 ini mempunyai air terjun yang semula jadi, di mana pendaki ataupun yang turut hiking di sini menikmati suasana kesegaran air terjun wasai 5 ini. Jadi inilah suasananya, wasai telingan yang kelima. Di dalam kawasan Bukit Telingan ini sebenarnya memang lebih daripada 7 wasai. Tetapi untuk projek yang dilaksanakan pada masa ini bersama dengan tenaga kerja Majlis Perundingan Mukim dan Kampung, yaitu terutama sekali saya sebagai Biro Kemasyarakatan Mukim Labi, membuat satu projek untuk membuka 7 wasai yang terdapat di dalam satu kawasan, yaitu di kawasan Bukit Telingan ini. Checkpoint kedua merupakan tempat yang paling bersejarah di Kampung Labi 1 dan 2 ini, di mana sejarah tahun 1915 tapak pengurudian minyak yang terdapat di sini lebih kurang 200 meter daripada sini. Jadi inilah tempat paling bersejarah. British Borneo Petroleum Syndicate yang telah membuat penerokan ke atas minyak di Brunei sejak tahun 1911 serta hak kepada 438 km persegi di kawasan Belait pada tahun 1912 hingga tahun 1917. Mereka telah menggerudi beberapa buah telaga minyak di kawasan Bukit Puan dan Labi.